Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar dan juga ibu bapa, anak-anak Felda, Sekolah Kebangsaan Felda Loyang Selatan. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sihat, jauh daripada wabak dan juga sakit ataupun terlindung daripada wabak COVID-19. Jadi alhamdulillah kita akan bermula penggal persekolahan ketiga untuk sesi 2021-2022 pada 9 Januari ini. Jadi sebelum kita masuk semula ke sekolah, ada sedikit maklumat yang cikgu nak sampaikan kepada pelajar-pelajar sekalian khususnya, dan untuk maklumat ibu bapa amnya. Okey. Jadi yang pertama, sesi pembukaan persekolahan yang telah dimaklumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan melalui kenyataan media pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi sesi persekolahan penggal 3 2021 yang bertarikh pada 31 Disember 2021. Okey. Jadi ini makluman yang telah disampaikan oleh pihak kementerian. Okey, ini yang sangat penting. Ini perkara yang sangat penting, pengoperasian sekolah Januari 2022, sekolah harian yang mana kita terlibat secara langsung dalam sekolah harian ini. Okey. Cikgu nak kamu tumpukan kepada sekolah rendah saja. Sekolah menengah ni kita bukan sekolah menengah, jadi kita tumpukan pada sekolah rendah saja. Okey. Ada dua bentuk sesi persekolahan yang dinyatakan oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk sesi penggal yang ketiga ini. Yang pertama, tanpa penggiliran. Tanpa penggiliran ni maksudnya hadir penuh. Setiap minggu ada, setiap hari ada, macam yang sebelum penggiliran ni. Yang kedua, secara penggiliran. Okey, kita lihat satu demi satu. Okay, yang pertama, tanpa penggiliran. Siapa yang terlibat dengan tanpa penggiliran ini? Pertama, yang terlibat dengan tanpa penggiliran ini maksudnya dia kena hadir ke sekolah secara penuh adalah murid berkeperluan khas. Murid MBK ataupun murid PPKI. Itu yang pertama. Yang kedua, prasekolah. Prasekolah. Jadi prasekolah kena hadir secara penuh. Okay, yang ketiga, murid tahun 1, murid tahun 2 dan juga murid tahun 6. Okey, kalau yang sebelum ini hanya prasekolah saja. Tapi yang kali ini, untuk penggal yang ketiga ini, murid berkeperluan khas, prasekolah tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 6. Selain daripada itu, ditambahkan lagi dengan murid RMT. Untuk makluman semua pelajar, murid RMT dia kena hadir ke sekolah secara sepenuhnya tanpa penggiliran. Maksudnya kumpulan A pun dia kena datang, kumpulan B pun dia kena datang. Okey? Ini yang paling penting ni, yang tanpa penggiliran. Okey? Bentuk yang kedua adalah secara penggiliran. Jadi mari kita lihat siapa yang terlibat dengan secara penggiliran ini. Okey, murid yang terlibat secara penggiliran ini, A dan juga B, adalah murid tahun 3, murid tahun 4 dan murid tahun 5 sahaja. Okey, murid tahun 3, murid tahun 4 dan murid tahun 5 sahaja. Dan untuk murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 ini, yang mana dalam ketiga-tiga tahun ini ada pelajar RMT, dia kena hadir sepenuhnya secara bersemuka. Dia tidak terlibat dengan penggiliran. Okey, maknanya murid RMT ni ketika jadual kumpulan A pun dia kena datang dan jadual kumpulan B pun dia kena datang sekolah. Okey, jadi cikgu harap kamu faham berkaitan dengan penggiliran ini. Untuk murid tahun 3, 4, 5 ni yang bukan murid RMT, pihak sekolah akan susun semula dia punya senarai nama dan akan dimaklumkan melalui grup
WhatsApp kelas-kelas yang terlibat. Okey. Ini vaksinasi untuk sekolah menengah. Saya tak nak sentuh lah yang ni. Okey, jadi untuk vaksinasi ni, untuk pelajar-pelajar tahun 6, pada tahun lepas kita dah buat vaksin secara berkelompok melalui Movac. Yang sesi keduanya, sesi pertama dibuat di Bandar SK Bandar Ester, sesi keduanya dibuat di SK Federal Loyang Selatan. Jadi walaupun begitu, ada beberapa orang pelajar yang belum lagi divaksinasi. Belum lagi divaksinasi. Sekiranya kamu ada mendapat vaksinasi ini secara sendiri, maksudnya secara pergi ke klinik kesihatan ke, ataupun dipanggil melalui pendaftaran MySejahtera ke, saya cikgu minta maklumkan kepada pihak sekolah, pada guru kelas, pada JPKM bahawa kamu telah divaksinasi pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Sekiranya ada yang belum lagi divaksinasi, sama juga maklumkan kepada guru kelas dan maklumkan juga kepada JPKM bahawa kamu belum divaksinasi. Nanti pihak sekolah akan susun atur kamu punya proses vaksinasi ini bersama dengan pihak PPD. Okey. Jadi ini tindakan yang cikgu harap kamu dapat buat tindakan segera. Jadi ibu bapa mohon ambil perhatian tentang perkara ini, sebab pelajar-pelajar ini kena divaksin sepenuhnya sebelum mereka melangkah ke sekolah menengah pada bulan Mac nanti. Okey, ini murid enrollment 300 orang. Saya rasa saya tak perlu sentuh lah, sebab ini memang kita tak terlibat. Okey, ini untuk sekolah berasrama pun kita tak terlibat. Jadi saya tak akan sentuh ni. Ni vocational pun kita tak terlibat. Okey. Ini berkaitan dengan pakaian. Pakaian seragam sekolah dan juga kehadiran murid. Okey, pakaian seragam. Okey. Sekiranya pakaian seragam murid-murid sekalian, pelajar-pelajar sekalian mungkin dah tak sesuai atau mungkin dah sempit ke, berlaku perubahan pada tubuh badan, maka pakaian ini dah tak sesuai untuk dipakai. Kalau dipakai dia nampak macam tak elok lah, tak elok. Pelajar-pelajar boleh pakai pakaian yang sesuai, dengan syarat pakaian itu kemas dan sopan. Okey, jangan pakai yang yang tak berapa kemas, yang seluarnya fit, sendat. Itu saya tak benarkan lah. Pakailah pakaian lain yang sesuai, yang sopan. Pakai tracksuit, baju t-shirt, tak apa, jangan baju t-shirt tu ada gambar tengkorak sudah. Jadi gambar yang ada pada t-shirt tu mesti sedapat mungkin cari baju t-shirt yang plain, yang satu warna. Kalau hijau-hijau, biru-biru, kuning-kuning, merah-merah. Okey, jangan ada corak-corak lah, kalau boleh. Okey, jadi pakaian seragam ni boleh pakai apa-apa pakaian yang kamu rasakan sesuai. Okey. Sama juga dengan kasut. Kasut, kalau kata kasut tu dah sempit, dah tak boleh pakai, kena cari kasut yang lain. Maksudnya tak apa, pakai kasut raya pun tak apa, cikgu tak marah. Tapi jangan pakai slipper. Slipper memang tak boleh. Okey. Jadi kena cari kasut lah. Kasut sukan pun boleh, kasut raya pun boleh, tak kisahlah. Okey. Okey, yang kedua dekat sini kehadiran. Okey. Ibu bapa perlu maklumkan pada pihak sekolah tentang ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Mungkin atas beberapa faktor, mungkin dia demam ke, dia ada urusan keluarga ke. Okey, jadi tak boleh nak datang ke sekolah. Jadi kena maklum. Maklum tu kalau boleh maklum secara bertulis lah. Tapi kalau rasa bertulis tu pun mungkin tak sempat, ada hal-hal kecemasan, emergency, telefon sekolah, telefon pihak guru tu, guru kelas tu, maklumkan pada dia. Kalau tak sempat juga, sekurang-kurangnya WhatsApp guru kelas ni maklumkan, nyatakan nama anak-anak ni, apa nama dia, siapa, kenapa, atas sebab apa dia tak datang dan tarikh yang dia tidak boleh hadir ke sekolah.
Okey. Jadi supaya pihak sekolah ada rekod, ada maklumat, ada data dan kita boleh rekodkan data-data murid ini ke dalam sistem APDM supaya pihak kementerian tahu kenapa anak tuan-tuan dan puan-puan ini tidak hadir ke sekolah. Okey. Okey. Sekiranya ni untuk ibu bapa, sekiranya ada yang rasa masih ragu-ragu dan tidak selamat untuk anaknya dihantar ke sekolah atas sebab pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan boleh tidak membenarkan anak-anak tuan-tuan untuk hadir ke sekolah dengan kenyataan bertulis. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan kena buat surat rasmi, okey, hantar ke sekolah supaya ini bukti ataupun evidence ini kita boleh simpan dan kita boleh majukan terus kepada pihak kementerian. Okey, jadi saya harap ibu bapa jelas tentang perkara ini. Okey, ini bencana banjir kita tak terlibat, saya tak nak sentuh ini. Jadi saya rasa untuk makluman pada semua ibu bapa dan juga pelajar-pelajar berkaitan dengan pembukaan sekolah ini dimaklumi ataupun difahami oleh semua pelajar-pelajar ataupun semua pelajar dan juga ibu bapa. Waktu kehadiran semua macam biasa. Jadi kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, maklumkan kepada pihak sekolah secepat yang mungkin. Okey. Kalau katakan ada yang terlibat ataupun menjadi kontak rapat kepada wabak ini pun maklumkan kepada pihak sekolah, maklumkan pada guru kelas, maklumkan kepada pihak sekolah supaya kita boleh membuat tindak ikut yang seterusnya. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu untuk pagi ini. Akhir kata daripada cikgu, jaga diri, jaga kesihatan dan berdoalah semoga kita semua ni terhindar daripada wabak COVID-19. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke sekolah.